السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan maghfirah, keampunan oleh Allah, dan juga dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung pengajian kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang membicarakan tentang pelbagai penyakit, khususnya penyakit hati yang memudaratkan, yang membahayakan kita, dan apakah resepi untuk merawat ataupun mengubatinya. Dan kitab kita pada malam ni tuan-tuan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Sambung pada muka surat yang ke-26, betul kan? Muka surat yang ke-26. Dalam pengajian kita yang lalu, kita last kali pada perenggan yang paling atas itu, iaitu berkenaan dengan fadilat doa Zunnun, doa Zunnun ataupun doa Nabi Yunus alaihi salam, yang mana apabila dibaca sebanyak 40 kali, apa fadilat dia. Jadi kita telah menyebut bagaimana para ulama mengkritik riwayat itu. Riwayat itu dihukum sebagai riwayat yang dhaif, bukan sekadar dhaif, tetapi dhaif yang berat ataupun dhaif yang bersangatan. Jadi apa yang dicadangkan kepada kita ialah kita berpada dengan riwayat-riwayat sebelum itu yang telah kita pelajari. Baik, dalam perbincangan kita yang lalu, kita ada menceritakan tentang hadis matruk ataupun matrukul hadis, yang mana matruk itu adalah salah satu daripada martabat perawi hadis. Dan bila kita sebut perawi itu nama sekian-sekian, dia itu matruk, dia itu adalah salah satu daripada martabat perawi hadis, dan dia termasuk dalam kategori hadis dhaif, bukan sekadar dhaif biasa ataupun dhaif ringan, tetapi dia adalah dhaif yang berat ataupun dhaif yang bersangatan. Maka para ulama, khususnya para ulama hadis, mereka menisbahkan perawi itu matruk apabila mereka mahu kita untuk mengelak, supaya kita semua mengelak daripada menggunakan hadis berkenaan. Jadi bila disebut matruk, memang tujuan dia sebagai ingatan kepada kita tentang perlunya kita meninggalkan hadis itu. Jadi antaranya ialah kerana perawi itu dia ada tuhmah berbohong. Tuhmah berbohong. Dan jadi dalam tadribul rawi dinyatakan bahawa apabila para ulama hadis dia kata matrukul hadis ataupun ragu-ragu ataupun kadzab, penipu,
maka dia gugur dan tidak ditulis hadisnya. Jadi kita tak pakai. Jadi itu antara benda yang kita telah bincang sepintas lalu. Jadi pada malam ni kita sambung daripada perenggan itu, kita masuk perenggan yang kedua dalam muka surat yang ke-26. Di dalam As-Sahihain, di dalam As-Sahihain, kita dah sebut As-Sahihain maknanya dua kitab sahih, iaitu merujuk kepada kitab hadis Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki tu 41, dia tulis di bawah tu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahawa ketika berada dalam kesusahan, ketika mengalami kesusahan. Dan jadi tajuk ni bagus, tema ni bagus tuan-tuan, sebab kita semua memang ada susah. Kan, tak ada siapa di kalangan kita yang boleh dabik dada dia tak pernah susah, tak ada. Orang kaya pun susah. Kan, orang kaya dia susah cara orang kaya. Kan, orang ternama, orang yang dalam keluarga diraja, orang yang dipanggil sebagai selebriti, orang yang sangat popular pun, mereka juga mengalami kesusahan. Jadi tiada siapa dalam dunia ini ataupun dalam alam ini boleh mendabik dada dengan sombongnya untuk mengatakan bahawa dia tidak pernah susah. Kan, semua kita mengalami kesusahan, termasuk hamba-hamba Allah yang saleh seperti Nabi kita pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kesusahan. Jadi sangat bagus tuan-tuan kita tengok apa yang diajarkan kepada kita pada malam ni. Apabila kita mengalami kesusahan, apa contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buat apa tuan-tuan? Imam Ibn Qayyim disebut bahawa dalam hadis Sahihain, kan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim. Nabi sebut apa tu? Iaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ataupun diibadati kecuali Allah. Allah yang bersifat dengan sifat apa? Al-Azim, sifat yang maha agung. Al-Halim, lagi maha penyantun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan ataupun tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadati kecuali Allah. Rabbul Arshil Azim, siapa dia Allah itu? Allah adalah Rabbul Arshil Azim, Tuhan yang memiliki arash yang agung. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Rabbus samawati sab', iaitu Tuhan yang memiliki langit yang 7. Wa rabbul ard, dan Tuhan yang memiliki bumi, Rabb bumi. Rabbul arshil karim, juga Rabb, Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Jadi ini satu zikir, ucapan yang sangat bagus kerana dia ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, sebab dia adalah sunnah, kan, yang sabit. Dia adalah satu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kita pencinta sunnah. Kan, apa yang dilakukan oleh Nabi, termasuk doa Nabi, zikir Nabi, hak tu kita nak rebut. Kan, kita nak grab, sebab kita nak amalkan sungguh-sungguh. Sebab tidak ada tandingan doa lain atau zikir lain melainkan doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pencinta sunnah, kita tak ada benda yang kita kagum, benda-benda yang karut. Setengah-setengah orang tu dia kagum
dengan benda-benda karut. Ni yang 2-3 hari ni orang duk share gigi tok syekh. Gigi tok syekh pun dia duk kagum, tuan-tuan sekalian. Ni kita tak tahulah dia ambil gigi geraham ke gigi taring ke apa, kita tak tahu. Jadi ini contoh, tuan-tuan, bila kita tak ikut sunnah, bila kita tak jadikan Nabi itu sebagai panduan, kita ada hak lain, hak lebih kita kagum, maka dia akan masuklah benda-benda karut, kan. Dan karut ni, tuan-tuan, bila nama karut, dia akan menunjukkan kebodohan kita, dia akan menunjukkan stupidity kita. Dan orang yang ikut sunnah, dia tidak akan bodoh, kan. Orang yang ikut sunnah adalah orang yang cerdik, yang bijaksana, yang pandai. Yang kedua, pasal apa zikir ini sangat bagus, tuan-tuan, ucapan ini sangat bagus, kerana yang kita kata sunnah itu dia adalah yang disebut sebagai hadis muttafaqun alaih fi mattafaqa alaihi syaikhan imam al-muhaddithin, kan. Sebab kesahihan dia, authenticity dia bukan calang-calang, dia disepakati oleh dua orang kata ranking paling tinggi sekali, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, kan. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang kedua, kan. Yang ketiga, kenapa ucapan ni sangat bagus untuk kita amalkan, tuan-tuan? Sebab dia punya konten, kandungan dia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana penting kita pegang sungguh-sungguh akidah tauhid ketika kita susah. Ketika kita susah, tuan-tuan, dalam bacaan kita sebelum ni kita dah cerita dah macam mana bentuk-bentuk doa. Ada doa dalam bentuk kita minta dengan Allah, kan. Kita minta benda apa yang kita nak. Ada doa kita tak minta, kita hanya puji Allah, kan. Itu juga doa. Jadi yang ucapan Nabi yang Nabi ucapkan ini, tuan-tuan sekalian, dia ada kelebihan-kelebihan dia yang tertentu. Baik. Antaranya ialah, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ini, Nabi menyebut la ilaha illallah, kan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang tu kita dah hurai dah sebelum ini, kan. Al-Azim, Allah tu maha agung. Kita dalam keadaan susah ni, tapi kita puji Allah, Al-Azim, Allah yang maha agung. Lepas tu kita susah, tapi kita kata Allah Al-Halim, Allah yang maha penyantun. Apa kaitan, tuan-tuan? Apa kaitan kita puji Allah dengan kita kata Allah itu Al-Azim, Allah itu maha agung, dan Al-Halim, Allah itu maha penyantun? Sedangkan kita susah, kan. Sedangkan kita berada dalam kesempitan. Tak kiralah kita susah kerana masalah keuangan ke, kita susah kerana masalah kesihatan ke, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan sebagainya, tapi isunya kita dalam musibah, kita ditimpa musibah. Maka kalau tuan-tuan tengok apa yang dihuraikan oleh para ulama tentang perkataan Al-Halim, kan, nama Allah Al-Halim tu apa dia, tuan-tuan? Antaranya ialah sebagaimana yang kita ketahui, bila sebut Al-Halim, dia termasuk dalam salah satu Asmaul Husna, kan, yang anak-anak kita duk hafal 99, kan, Asmaul Husna. Baik. Allah Ta'ala mensifatkan zatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf, kan, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfirah, dan pemberian maaf. Qaulun ma'rufun wa maghfirah, kan, perkataan yang baik dan pemberian maaf. Khairum min sadaqah, lebih baik daripada sedekah. Yatba'uha adha, yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati atau perasaan orang yang terima.
Lepas tu Allah Ta'ala kata wallahu ghaniyyun halim, dan Allah bersifat dengan sifat yang maha kaya lagi maha penyantun. Ni cerita apa tuan-tuan? Cerita supaya kita jangan menyakiti hati orang yang kita tolong. Kita tolong, kita bagi duit, kita bagi barang makanan dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita ada buat benda yang menyakitkan hati dia. Tak boleh. Kita kena tunjuk bahawa kita satu orang yang merendahkan diri bila kita tolong orang. Jangan duk tunjuk ego kita. Jangan duk tunjuk kita ni hebat sangat. Gaya kita, gaya orang kaya, gaya orang yang berkedudukan tinggi. Ni orang kampung, ambil lah. Cara bagi air muka, body language menyebabkan orang yang terima, dia tak rasa dia dimuliakan oleh si pemberi. Hak ni tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Bila kita tolong orang, kita bagi bantuan kepada orang, sedekah ke sumbangan ke apa, kita kena muliakan dia. Jangan kita buat sampai dia rasa terhina dengan pemberian yang kita bagi dekat dia. Jangan. Orang Islam dia tak ada akhlak lagu tu. Kita orang Islam, kita hamba Allah, kita diajar untuk muliakan dia. Walaupun dia orang bukan Islam sekalipun. Kita kena muliakan. Walaupun dia orang, apa kita kata, orang yang tidak ada kedudukan, dia dianggap sebagai hina di mata masyarakat. Tapi bila kita tolong dia, kita kena muliakan dia. Maka sebagai gantinya dalam ayat ni Allah Ta'ala kata perkataan yang baik, qaulun ma'ruf, kan? Kita cakap benda yang ma'ruf, benda yang baik, kan? Wa maghfirah, dan pemberian maaf. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut yang dia tu maha penyantun. Allah dia nak bagi tahu dia ni maha penyantun. Yang kita sebagai hamba, kan, yang tak ada lebih apa-apa pun, Allah dengan segala kebesaran dia maha penyantun. Maka kita kena sedar siapa kita. Maksudnya Allah perintahkan kepada hamba dia supaya ada sifat penyantun. Bila kita tolong orang, kita pergi jumpa dengan orang yang tidak bernasib baik, kita kena menyantuni orang tu. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa maksud dia? Kan? Apa maksud dia? Ibnu Faris radhiyallahu anhu dalam Mu'jam, dia kata apa? Dia kata perkataan itu menunjukkan dengan makna tidak terburu-buru, kan? Tidak terburu-buru. Kita jangan gaduh. Jangan gaduh. Perkataan Al-Halim tu, dia kata, kalau tengok perkataan Ha, Lam dan Mim, Ibnu Faris dia kata apa? Dia kata itu menunjukkan makna tidak terburu-buru. Orang yang penyantun, dia tidak gelojoh, dia tidak tergesa-gesa. Kita kena cermat. Kita kena cermat. Baik, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Halim, nama Allah tu Al-Halim. Dia kata maksudnya Allah mempunyai sifat penyantun yang maha sempurna. Sempurnanya penyantun Allah ni sampai tahap dia mencakupi orang kafir, dia mencakupi orang fasik, dan juga termasuk orang yang buat maksiat, yang derhaka kepada Allah. Apa maksud dia? Allah Ta'ala maha penyantun kepada orang kafir. Apa maksud dia? Apa maksud dia Allah Ta'ala maha penyantun kepada orang yang buat maksiat, yang derhaka kepada dia? Baik, maksudnya sebagaimana yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Siapa dia As-Sa'di? As-Sa'di ni tokoh mufassir, ulama tafsir. As-Sa'di kata apa? Dia kata bahawa maksud Allah Ta'ala Al-Halim ialah Allah Ta'ala dia tahan hukuman dia.
Allah Ta'ala tidak cepat, tidak tergesa-gesa untuk hukum orang yang zalim. Allah Ta'ala Al-Halim, maknanya Allah Ta'ala bagi tempoh kepada orang yang jahat, orang yang derhaka, untuk mereka bertaubat. Itu Al-Halim. Dan Allah kan, dan Allah bagi peluang, walaupun mereka ni buat dosa, mereka ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kaitan dengan kita? Apa kaitan dengan kita? Kita bukan orang kafir, kan? Dan kita rasa kita walaupun kita ni jahat juga, banyak buat dosa, tapi kita tak ada lah kata jadi seorang yang jenis bergelumang dengan dosa setiap masa. Kita rasa kita baik juga, datang masjid, mengaji, kan? Maksiat ni banyak benda juga yang kita tak mau terlibat. Orang lain minum arak, kita tak minum. Orang lain berzina, pergi hatnyai, pergi golok, pergi Bangkok, cari perempuan yang tidak baik, kita tak buat. Kita rasa kita baik. Orang lain berjudi, kita tak berjudi. Jadi apa kaitan dengan kita? Kan? Apa kaitan dengan kita? Tuan-tuan sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah, dia bagi nikmat kepada hamba dia walaupun kita buat maksiat, walaupun kita buat kesalahan. Jadi kita kena sabar. Bila ada musibah yang menimpa kita, kita kena ingat Allah Ta'ala ni dia tidak zalim. Kita jangan mudah untuk menyalahkan Allah. Dalam kuliah-kuliah sebelum ni saya sudah bagi 1-2 contoh macam mana ada orang bila dia diuji oleh Allah, dia tak mau semayang. Ada orang macam tu. Saya duduk dalam kereta, buka radio Zayan malam tu, on the way balik rumah rasanya lepas kuliah. Satu perempuan, dia buat panggilan telefon, dia cerita macam mana pengalaman dia tinggal semayang. Pasal apa dia tinggal semayang, tuan-tuan? Sebab hati dia tidak seronok dengan Allah. Dia cerita, perempuan tu, hati dia tidak seronok dengan Allah. Pasal apa hati dia tidak seronok dengan Allah? Sebab bagi dia Allah Ta'ala ni seolah-olah Allah Ta'ala tidak adil hukum dia macam tu. Dia cerita dalam radio. Sebab apa? Sebab dia kata dia percaya kat suami dia, tapi suami dia mengkhianati dia. Apa yang suami buat? Suami dia bukan pergi ada main kayu tiga ke, betray dia dengan ada perempuan lain ke, tak. Suami dia cuma tak bayar rumah sampai tertunggak 6 bulan lebih kalau saya tak silap, menyebabkan bank ambil tindakan lelong rumah tu. Dia rasa dia ditipu oleh suami dia. Dia rasa dia diperdaya oleh suami dia, sedangkan dia kata dia baru pregnant, baru mengandung anak yang ketiga rasanya. Jadi dia rasa suami dia tipu dia, sedangkan dia sentiasa jaga diri dia. Dia jaga rumah tangga. Suami dia kerja jauh, kerja di Singapura, tinggal dia seorang-seorang duk jaga anak. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya isteri tuan-tuan, apa perasaan duk seorang-seorang jaga anak 3-4 orang. Suami tak ada. Tiba-tiba rumah yang diduduki tu dikena lelong. Macam-macam lah, bertimpa-timpa. Tempat dia kerja, terminate dia, berhentikan dia daripada pekerjaan. Orang kata sudah jatuh, ditimpa tangga. Macam-macam Allah Ta'ala uji dia. Sehingga kan dia kata anak dalam perut ni dia tak mau. Sebab dia stres. Kan orang perempuan tahulah bila dia pregnant, dia mengandung, ditimpa dengan banyak masalah, dia tak boleh terima keadaan tu. Emosi dia tidak stabil. Maka dia kata dia rasa Allah tidak adil kepada dia. Dia cerita dalam radio. Menyebabkan dia tak semayang. Dia kata sebulan dia tak semayang sebab dia rasa tak seronok. Hati dia tidak seronok dengan Allah. Tuan-tuan, sampai tara tu manusia. Walaupun mulut tidak kata menyalahkan Allah, tapi hati dia tak seronok.
Dia bukan kata bila Allah uji dia makin banyak semayang, tak. Bila Allah Ta'ala uji dia makin banyak berzikir kepada Allah, makin banyak bermunajat kepada Allah, makin banyak dia mengadu kepada Allah. Tak, dia makin tinggal Allah. Ni. Maka kita diajar supaya faham setiap kalimat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah ni Al-Halim, Maha Penyantun. Maha Penyantun ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak banding kita manusia dengan Allah. Tapi Allah, dia bagi sifat-sifat dia tu kepada manusia tak sama. Bukan sama kita dengan Allah, tapi dia bagi tu supaya kita boleh faham bila kita berbicara tentang sifat Allah. Allah Ta'ala Maha melihat. Allah Ta'ala bagi makhluk dia melihat. Melihat Allah tidak sama dengan kita melihat. Tapi bila bercakap Allah Ta'ala Maha melihat, kita faham. Betul tak? Kita faham. Sebab kita boleh melihat. Walaupun tak sama melihat kita dengan melihat Allah. Sama dengan Allah Ta'ala Maha mendengar. Allah Ta'ala bagi kepada makhluk dia mendengar. Tidak sama mendengar makhluk dengan mendengar Allah. Tapi bila kata Allah Maha mendengar, kita faham. Sebab kita boleh mendengar. Sama dengan Al-Halim, yang kata penyantun tu. Takkan sama tuan-tuan penyantun kita manusia dengan penyantun Allah. Tetapi bila sebut penyantun, kita faham. Maka tuan-tuan sekalian, cuba tengok orang yang penyantun macam mana. Tuan-tuan biasa tengok orang yang sopan santun macam mana. Kita tengok pun sedap mata. Kan? Kita tengok pun sedap mata. Orang yang penyantun, yang kata halim, kan? Macam mana tuan-tuan? Dia tak cepat marah. Dia boleh menyantuni musuh dia. Walaupun musuh tu menyakitkan hati dia, dia boleh kontrol kemarahan dia. Itu orang yang penyantun. Tuan-tuan biasa tengok orang yang jenis kita kata apa kat dia pun dia tidak cepat react. Tuan-tuan banding dengan orang yang tidak ada sifat penyantun, macam mana? Isteri buat silap sikit je, dia bagi penendang. Tiada maaf bagimu, dia sepak kawan tu. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat penyantun. Tapi suami yang ada penyantun, walaupun isteri dia buat satu kesalahan pun, dia bagi tempoh. Sebab tu ulama dia hurai Al-Halim. Allah tu macam mana? Maknanya Allah, walaupun makhluk dia mensyirikkan dia, walaupun makhluk dia ada yang kufur kepada dia, derhaka kepada dia, bergelumang dengan dosa, tapi Allah bagi peluang kepada hamba dia bertaubat. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila kita susah, kita ditimpa musibah, kita gagal dalam hidup kita, benda yang kita nak belum tercapai dan sebagainya, kita kena ingat Allah tu Al-Halim. Maka kita kena belajar sifat Al-Halim Allah. Kita takkan sama dengan Tuhan, tapi ada elemen dalam Al-Halim itu yang kita sebagai hamba Allah kita boleh pelajari. Maka kita ambil peluang lah bertaubat kepada Allah bila kita susah, bila kita ada kegagalan, kita cek diri kita, kita silap tang mana, kan? Kita baiki, kita buat correction, kita perbetulkan apa yang perlu. Itu cara yang betul. Bukannya frustrated, terjun bangunan dan sebagainya. Itu bukan cara yang boleh menguntungkan kita. Jadi sebab itu para ulama mengatakan bahawa bila sebut Al-Halim Allah Ta'ala itu apa dia? Dia kata kesantunan Allah bermaksud Allah Ta'ala memberi tangguh kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala dia nak seksa manusia, kalau Allah Ta'ala nak seksa makhluk dia, takkan tinggal walaupun satu makhluk di alam ni. Takkan tinggal, tuan-tuan sekalian.
Tapi kenapa kita masih lagi boleh hidup? Kenapa musuh Allah Ta'ala masih lagi boleh hidup? Kerana Allah, dia ada sifat Al-Halim. Jadi bila kita tuan-tuan sekalian ditimpa musibah, kita kena belajar bersyukur sebab Allah bagi peluang dekat kita. Kan Allah bagi peluang kepada kita dan Allah tidak hukum kita sebagaimana Allah Ta'ala hukum musuh dia yang kita duk belajar dalam Quran tu. Kan? Yang berlaku dekat Firaun, yang berlaku dekat kaum Nabi Lut, yang berlaku dekat kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Kita sikit je Allah Ta'ala uji masalah keuangan, masalah kesihatan dan sebagainya. Kita tidak ditelan bumi sebagaimana yang berlaku kepada musuh Allah seperti Qarun dan sebagainya. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah jadi jahat sebagaimana Firaun, kejahatan Firaun. Tak. Jahat kita tuan-tuan tak adalah sampai jahat macam Firaun. Jadi benda-benda tu benda yang wajib kita syukuri. Hidayah itu daripada Allah. Jadi bila kita susah tuan-tuan, ingatlah tentang Al-Halimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam ucapan ataupun zikir Nabi ini, la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada yang berhak disembah ataupun diibadati melainkan Allah. Siapa dia Allah? Rabb, kan, al-arsyul azim, rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Cuba kita bayang, kita ni tuan-tuan, bila kita susah, apa yang duk terbayang dalam kepala kita? Setengah orang tuan-tuan bila dia susah, dia tak ada duit, dalam kepala dia duk terbayang YB. Nak pergi jumpa pejabat, nak pergi pejabat YB mana, nak minta tolong. Saya pernah ada satu orang perempuan menangis-menangis tuan-tuan cerita, dia telefon kat saya, dia cerita susahnya dia ni nak makan, sampai nak beli telur duit tak ada, nak beli telur untuk masak untuk anak kat rumah duit tak ada. Dia kata muka ni tak tahu nak letak kat mana, letak kat tepi ni, muka ni dia kata letak kat tepi, cari YB mana, pi pejabat YB, jumpa dengan YB tanya ada apa yang boleh saya tolong. Dia kata saya tak mau benda lain, saya nak sikit ya, dia kata nak telur pasal nak bagi anak makan kat rumah. Satu orang hak saya kenal tuan-tuan. Susahnya tuan-tuan, kita ni sampai tahap duk terbayang anak nak makan, kita nak masak apa kat rumah, tak ada benda nak masak. Maka dalam kepala kita YB, pi pejabat dia boleh bagi telur ke duit ke sikit apa semua, bawa balik rumah. Tidaklah salah tuan-tuan kita duk terbayang YB ke, penggawa ke, penghulu ke, menteri ke apa, tidak salah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalaulah kita atas dunia, kita boleh duk terbayang dengan siapa aku boleh minta tolong, dan yang biasa yang kita terbayangnya adalah orang yang ada jawatan, betul tak? Yang ada kedudukan, pasal dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada duit, dia ada peruntukan untuk dia bagi dekat kita. Maka lebih lagi kita mesti bayangkan Allah yang akan tolong kita. Yang kata Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Kita jangan duk jadi orang yang dalam diri dia ni dunia ni je semata-mata. Dia tak melangkaui sampai ke akhirat. Dia tidak melangkaui sampai kepada Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang maha Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Jadi sebagaimana kita boleh duduk terbayang nak pergi jumpa YB mana, nak pergi minta bantuan dekat pejabat mana, maka lebih lagi kita kena sebut dan kena terbayang
bantuan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang YB, yang pegawai kerajaan, pejabat bantuan dan sebagainya, itu adalah sebab musabab sahaja. Kan rezeki Allah datang melalui dia orang. Itu sebab musabab sahaja. Dari segi usaha dan ikhtiar kita, yang lebih lagi patut kita bayangkan adalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas tuan-tuan sekalian berkenaan dengan apa yang disebut dalam Sahihain, yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang apa yang Nabi ucapkan bila berada dalam kesusahan. Bagus ni kalau kita buat stiker ke, kita buat nota ke, letak tepi katil ke apa ke, bila kita susah kita sebut la ilaha illallahul azimul halim. Kan tu ulang yang ni, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kan la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ard rabbul arsyil karim. Tu ulang yang ni. Ini bagus. Kan tuan-tuan, sebab apa bagus? Sebab yang saya sebut tadi, nombor satu, sebab dia adalah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita yakin dia datang daripada Nabi sebab dia disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, sebab lafaz-lafaz dia sangat cantik. Dia mengandungi akidah tauhid dan dia mengandungi pujian-pujian kepada Allah. Jadi kita sepatutnya rasa kuat dan rasa tenang apabila kita menyebut nama-nama Allah. Bila kita sebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, perenggan seterusnya di dalam Musnad Imam Ahmad. Yang tu tuan-tuan boleh tengok nota dekat bawah tu. Dalam Musnad Imam Ahmad apa dia? Iaitu daripada riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kan kita popularkan bila sebut Ali bin Abi Talib, kita popularkan radhiyallahu anhu. Bukanlah salah kita menyebut karramallahu wajhah, tidaklah salah kan, tetapi bila kita bezakan Sayyidina Ali dengan orang lain, bimbang kita ni terikut-ikut dengan cara Syiah. Kan tak salah kalau tuan-tuan dengar ada orang sebut karramallahu wajhah, tidak salah kan, tidak salah, tapi dia terikut-ikut dengan pengaruh Syiah yang membezakan Ali bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan kita tahu bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh sebahagian Syiah yang melampau, termasuk dalam mengkafirkan sebahagian daripada sahabat Nabi. Jadi kita tak mau terikut, maka caranya ialah bila kita sebut Ali bin Abi Talib, kita sebut radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam kitab kita ni pun dia sebut tulisan dalam bahasa Arab tu radhiyallahu anhu. Dia tak guna perkataan karramallahu wajhah kan. Baik, apa dia kata? Apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. Lebih kurang juga tuan-tuan, cuma adalah beza sikit. Apa dia yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi wa tabarakallah Rabbul Arsyil Azim. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada ulangan-ulangan tu, dia ada banyak persamaan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah dan maha tinggi. Rabb, pemilik Arasy yang agung, serta segala pujian bagi Allah, Rabb, Tuhan alam semesta. Kita diajar walaupun kita susah, kita sebut alhamdulillah. Kita diajar supaya sebut alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap musibah yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kepada kita, kita tahu tak hikmah dia?
Ada yang kita tahu dan banyak yang kita tak tahu. Realitinya kita manusia. Ilmu kita sangat sedikit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya dah bagi contoh banyak kali dekat tuan-tuan. Nak gambarkan betapa kita ni manusia ni, ilmu kita sangat terhad. Saya bagi contoh sebelum ni. Saya sebagai lawyer pun, tidak semua bidang undang-undang saya pandai. Satu lawyer, dia adalah lawyer dalam bidang jenayah sebagai contoh. Jenayah banyak. Kalau dia biasa buat kes rasuah, dia tak biasa buat kes dadah pun dia takkan berjaya, tuan-tuan. Kalau kali pertama dia handle kes dadah walaupun dia kes jenayah. Pasal apa? Sebab jenayah banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa manusia ni sangat terhad kemampuan dia. Ilmu dia sangat terhad. Doktor, kan, doktor kardio, bab jantung, wah, dialah pakar, best, yang terbaik yang kita ada. Tapi adakah dia juga pakar dalam bidang lain? Ortopedik ke, dalam bidang darah ke, dalam bidang bius ke? Tak, dia hanya kardio sahaja. Itu contoh bagaimana manusia walaupun dia pakar dalam bidang perubatan, tapi dia takhusus hanya bab tu je. Bidang perubatan lain dia tahu hak basic, dia tidak betul-betul specialize, tidak betul-betul pakar. Itu contoh, tuan-tuan. Kita belum cerita bab handphone. Kita semua pandai guna handphone, tapi nak cipta handphone kita tak reti. Tapi manusia lain Allah Ta'ala bagi ilmu cipta handphone. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa betapa ilmu kita sangat terhad. Sebab tu kita, bila Allah uji kita, Allah bagi musibah kepada kita, penting kita baik sangka kepada Allah, kan? Kita baik sangka, kita kata alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi ruang untuk azan.
perenggan seterusnya masih dalam Musnad Imam Ahmad. Masih dalam Musnad Imam Ahmad, nota kaki itu nombor 43, tuan boleh baca di situ, dan ulama sekata hadis ni sahih. Kan hadis ni sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala huzn faqala Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu 'azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu faraha. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha? Qala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Tidaklah seseorang itu ditimpa oleh kegundahan, gundah gulana atau kesedihan, lalu dia mengucapkan, bila dia ditimpa kesedihan, dia gundah gulana, dia ucap yang ni, doa ni, apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak daripada hamba-Mu, yakni Nabi Adam alaihissalam, anak daripada hamba perempuan-Mu, yakni Hawa, ubun-ubunku di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku bagiku dan ketetapan-Mu adil terhadapku. Kita iktiraf kan kekuasaan Allah, hukum dia, ketetapan dia adil kepada kita. Ya Allah, aku meminta-Mu dengan segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamai dirimu dengannya, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang daripada hamba-Mu, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, maka jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelenyap kesedihanku dan penghilang kegundahanku. Cuba tuan-tuan tengok, kita ada musibah tapi cerita pasal Quran, supaya Quran tu jadi penyejuk hati kita. Mana kena baca Quran lah. Bila kita susah, kita kecewa, kita down, tak ada semangat, rasa lemah, rasa lesu, buka Quran baca. Kan? Kalau rasa susah sangat nak baca, buka YouTube, dengar bacaan Quran. Quran tu penting. Kan? Jangan kita tinggal Quran sampai tak semayang sebulan, macam contoh yang kita cerita tadi, buang tudung, buang baju kurung dan sebagainya, tak mau datang masjid. Saya ada beberapa kawan yang dihimpiti dengan masalah keuangan, hutang keliling pinggang, alung mai cari, dia tak datang dalam masjid. Saya jumpa dia, tanya dia pasal apa, dah lama tak nampak dalam kuliah. Dia kata dia dicari oleh alung, orang mengaji, tapi dia terperangkap dengan hutang yang banyak. Akhirnya masjid tak datang. Tak boleh tuan-tuan. Bila kita susah, kita down, masjidlah tempat kita. Quran tu kena baca, kena semayang, berdoa kepada Allah. Itu yang patut kita lakukan. Maka hadis ni kata apa? Bila baca yang ni, Nabi kata apa? Melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, kemudian menggantikannya dengan kegembiraan. Siapa baca ni, maka Allah akan hilangkan gundah gulana dia, Allah akan hilangkan kesedihan dia, ganti dengan apa? Gembira, kegembiraan. Salah seorang tu tanya Nabi, ya Rasulullah, kan? Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Wahai Rasulullah, boleh tak kami nak belajar, mempelajarinya? Nabi jawab, ya, sudah seharusnya, semestinya
orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Kena belajar kan. Kalau boleh, siapa yang mampu hafal dia hafal, siapa tak mampu hafal macam saya sebut, buat nota, simpan kat tepi bantal ke tepi almari tempat tidur ke dan sebagainya. Bila teringat tu ambil baca kan. Lagi senang, kitab ni pun dah ada ataupun PDF, boleh buka kan, kita screenshot, simpan satu dalam phone, untuk kita senang untuk kita buka dan kita baca. Kemudian Ibnu Mas'ud kata apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan dia memohon pertolongan Allah dengan bertasbih. Hak ni kata bagus kita belajar benda-benda macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak ingat doa yang hafal ni hafal lama dah, tapi bila main susah ni, stres ni, tak ingat hak panjang-panjang kan. Hak panjang kita duk hafal, kita duk mengaji ni tuan-tuan, tak ingat. Pasal apa? Sebab stres. So apa yang mudah? Ibnu Mas'ud kata hak mudah ni ringkas je. Apa dia? Bertasbih. Tasbih hak paling mudah, ringkas, paling pendek, subhanallah. Itu kita tak teringat yang zunnun yang kita duk mengaji tu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Pasal apa? Duk serabut. Bila serabut ni tak ingat habis. Hak zunnun tak ingat, hak apa yang kita duk mengaji semua tak ingat. So yang kita ingat apa? Yang kita terlintas apa dia? Hak paling mudah, subhanallah. Ulang banyak-banyak. Kita stres, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini benda yang kita kata varieties, kepelbagaian zikir dan doa yang authentic, yang sahih kan, yang para ulama ajarkan kepada kita. Jadi sedang hadirin mukminin, kita berhenti setakat itu. Kita akan sambung kisah berkenaan dengan Abu Mi'laq ataupun Abu Ma'laq ataupun Abu Mu'allaq. Dalam kuliah kita akan datang, sama ada kisah ni sahih ke, kisah ni dhaif ke, kita akan bincang dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.